Hai, Assalamualaikum. Selamat datang to Riz Hari Channel. Okey, hari ni saya nak kongsikan macam mana cara saya mengatasi masalah asma anak saya. Okey, asma ni memang ada orang kata asma ni kebanyakannya berpunca disebabkan oleh masalah keturunan. Kan ayah atau mak dia ada masalah asma dan dia boleh menurun kepada anak-anak dia. Macam tu jugalah dengan anak saya. Anak saya yang ketiga mengalami masalah asma memang sejak daripada kecil lagi. Sampaikan dah lah anak lelaki, budak lasak kan. Tapi dia punya asma tu bukan trigger daripada masa dia baby lagi, tak ada. Dia punya asma tu bermula semenjak dia masuk sekolah. Sebab dia dah sangat lasak. Dia dah boleh makan macam-macam, boleh beli macam-macam di kantin. So semenjak daripada tu saya observe dia punya batuk, dia start wheezing, dia start memang sampai kena ambil nebulizer lah. Okey, bila sebut pasal anak lelaki ni memang boleh bayangkan lah kan macam mana. Tapi anak saya nombor 3 ni dia bukan lasak yang biasa tau. Dia memang saya ingatkan masa dia kecil tu, saya ingatkan dia dalam kategori hyper. Tapi Alhamdulillah saya memang tak ada bawa pergi check ke hospital. Tapi bila masa dia sekolah tadika tu, masa tu saya masukkan di sekolah pasti, saya tanyalah dengan guru besar tu kan sekolah tu. Prinsipal dia kata tak, yang ni bukan kategori hyper. Hyper tu lagi teruk. So alhamdulillah lah. Tapi nak cakapnya dia punya lasak tu memang sangat lasak lah. Disebabkan itulah yang menyumbang lagi kepada masalah asma tu. So daripada dia umur berapa ya? Umur 4, darjah 4. Darjah 4 dia dah start. Bila batuk-batuk panjang lama, saya start pergi ambil nebulizer untuk dia. Masa dia berumur darjah 4 maksudnya 10 tahun lah. So bila start 10 tahun, masa tu saya just bagi dia ubat hospital, ubat klinik sajalah. Pernah juga admission hospital. Pernah masa dia darjah 6 dia pergi lawatan ke sekolah, lawatan sekolah lain. Dia ikut program sekolah lawatan. Alhamdulillah masa tu kakak dia pun ikut sekali dalam rombongan tu. Masa tu saya tak pasti apa program dia lah. Tapi masa tu keadaan jerebu. Kalau kita ingat masa zaman-zaman yang ada jerebu selalu tu kan, masa tu lah. Tapi masa tu jerebu tu dah light lah, dah sampai boleh sekolah lah masa tu. Tapi disebabkan faktor cuaca tu juga menyumbang kepada masalah asma dia ni. Sampaikan pihak sekolah terpaksa panggil ambulans untuk bawa dia pergi ke hospital sebab dia diserang asma masa rombongan sekolah tu, semasa berada di sekolah yang lain. Sampaikan kakak dia kena ikut sekali lah naik ambulans. Merasalah dia orang naik ambulans pergi ke hospital. Dan masa tu memang dia admission lah. Tapi masa tu saya tak kenal apa-apa suplemen lagi. So saya just follow, bagi dia nebulizer, pergi klinik ambil nebulizer, bagi makan ubat doktor. Lepas tu sampai masa dia darjah 6, sampai ke darjah 6, darjah 4, darjah 5. Darjah 5 tu dah nak penghujung tu baru saya start bagi dia minyak ikan. Dan of course saya pilih minyak ikan yang sangat selamat, yang memang diambil daripada sumber yang bebas daripada logam berat dan boleh jadi serta dijamin selamat untuk jangka masa panjang. So selepas saya konsisten bagi dia minyak ikan ni, Alhamdulillah, kalau tidak dulu sekolah dia ni, depan sekolah tu memang ada klinik lah, klinik panel saya. Masa saya bekerja dan ada klinik panel, dia memang akan pergi ke klinik tu sendiri dengan abang dia ke dengan kakak dia untuk ambil nebulizer kalau dia teruk sangat. Sampaikan nurse dekat klinik tu pun memang dah tahu dah. Tak perlu dah saya nak register. Dia dah tahu dah nama siapa, kad dah siap keluarkan, dah ready pun nebulizer berapa miligram nak kena bagi ubat semua. To the extent, bayangkan betapa teruknya. Tapi selepas saya mula konsisten bagi dia makan minyak ikan, immune booster, Alhamdulillah dia menunjukkan progres yang sangat baik. So masa tahun 6 tu, masa 6 tahun
masa minta maaf, betul lah, masa dia tahun 6, darjah 6 tu, masalah tu semakin berkurang. Dia dah tak perlu lagi ke klinik, dah tak ada lagi ambil nebulizer. Batuk-batuk pun dah semakin kurang. Kalau ada batuk pun sekejap je, dia tak ada sampai wheezing, tak ada sampai berbunyi tu. Memang Masya Allah, saya memang sangat amazed sangat dengan dia punya improvement tu. Sampai kan bila saya pergi ke klinik tu untuk masalah lain kan, anak 4 orang masa tu, so macam-macam lah kan, kalau tak abang, kakak ataupun saya ke ada masalah sikit kan, yang jumpa doktor, sampai nurse tu tanya, kakak, Aiman sudah lama tak ada datang? Saya cakap, ya, dia sudah sihat, saya sudah bagi dia ini. Dia kata bagus, kakak bagi saja. Dia sampai cakap macam tu tau, bunyilah dia dah kenal anak saya ni. Dan yang lagi best, lagi macam wow sangat, dia punya result UPSR, dah jangan kali UPSR, result UPSR dia pun Alhamdulillah, Masya Allah, memang cemerlang, memang very unexpected. Sebab kan minyak ikan yang saya beri tu, dia memang bagus juga untuk otak, dia untuk DHA dan AHA. Disebabkan itu minyak ikan ni sangat bagus untuk anak-anak. So kalau anda semua di luar sana nak tahu, nak cari penyelesaian untuk masalah anak yang ada asma, boleh kontak saya di nombor yang saya sediakan di bawah ni. Okey, jangan lupa kontak tau. Yang penting nak bagi anak makan suplemen, kena cari suplemen yang semula jadi, selamat dan berkesan. Yang penting tidak mendatangkan kemudaratan untuk jangka masa panjang. Ingat tahu, kita nak bagi anak sihat. Jangankan disebabkan atas beberapa faktor kita main bagi je asalkan minyak ikan. No, bukan. Okey, sekian saja. Jangan lupa call. Terima kasih. Assalamualaikum.